Assalamualaikum. Selamat datang ke Digital Logic Circuit Presentation. Kita buat sambungan pada yang lepas. Hari ini kita akan sambung pada dua komponen, encoder dan multiplexer, insyaAllah. So, encoder you reverse decoder function. Performs reverse decoder function, terbalik daripada decoder. Okay, dia keluarkan daripada decimal number atau octal digit, kita convert kepada code seperti binary code atau BCD. The encoder can always be devised to encode various symbol and alphabetic character. So, encoder circuit that allows only one input to be activated. So, ada input macam ni, sebelah kiri dia, terbalik daripada decoder. Dan this one is especially cakap decimal to BCD encoder. So, biasanya kita daripada decimal number, kita nak coding kan. So, kena satu input je lah. Kalau dua input, pening lah kan. So, satu input on, kita akan codingkan dia. Okay. So, basically dia akan ada 10 input. So, untuk gambar rajah ni 10 input dan 4 bit. Itu panggil decimal to BCD encoder. Okey, yang ni tunjukkan adalah active high lah. Active high punya encoder. Basically kita aktifkan kata signal 1 ni atau pin nombor 1. Pin kosong, dia akan on lah. Yang lain semua off. Okey. So on, ini dia punya combination. Output dia keluar macam ni. Dan kalau S1, ini dia punya combination. Okey. Okay, ini adalah BCD to decimal to BCD encoder, terbalik daripada BCD to decimal punya decoder. Terbalik betul This is another presentation of the table tu lah, combination of the code dengan decimal digit. Okay, tak ada apa lah. Kemudian this is the decimal to BCD encoder. Sebelah kiri ada print diagram. Dalam specification dia tunjuk gambar rajah macam ni, tunjukkan dekat location mana, terminal apa. So dekat dia punya main body dia ada marking tu untuk menunjukkan itu adalah pin nombor 1. Pin nombor 1. Pin nombor 1 dia adalah untuk digit 4. Ya, input nombor 4. Nombor 4 ni kat sini sepatutnya decimal 4 lah. D4. So D4, D5, D6, D7, D8 dekat sini, D9 dekat sini, D1 dekat sini, D2, D3. Dia agak berterabur. So kena perhatikan lah. Output dia A1, A2 kat situ, A3 dekat sini, A4 dia A0 kat bawah. Kat situ. So dia output dia. Tapi kalau kita tengah ni adalah macam mana kita ambil simbol dalam diagram, dalam circuit, kita pakai simbol ini. So kita letakkan, mudah kita nak lukis lah. Okay. Tapi actual dia sebelah kiri ni actual. Sebelah kanan ni adalah dia punya internal circuit lah, dalam tu dia punya logic circuit. Okay. So this is the example of the connection bila kita nak buat the application. Normally kita akan translate daripada decode daripada nombor yang kita masukkan, dia ada 9 combination tu kepada certain output. So katalah nombor 1 sampai berapa tu kan. Kita akan keluarkan dia punya output. Ini dia punya circuit diagram lah untuk buttons. So mesti ada power dan sebagainya lah. Masuk mesti ada power high. Biasanya kita masukkan dalam 5 volt. Output dia mana yang berkenaan dia akan keluar kan. Kalau kosong dia low, tak ada voltage, dan kalau dia high biasanya 5 volt. Macam tu. Ini gambar rajah yang kita tunjukkan sebelum ni. Kat mana application of the encoder. Encoder duduk kat sini. Bila kita ada input pakai keypad tu, ada button tu kan. Button tu kita akan aktifkan encoder untuk dia keluarkan kod apa-apa. Dia punya binary code lah. Dapat binary code tu, contohnya dekat decoder A, kita akan decode balik dan keluarkan as a number. Contohnya lah. Okay. Kita teruskan. Sekarang kita ke baru punya
komponen dipanggil multiplexer. Okey, apa itu multiplexer, kita lihat ya. So multiplexer, data selector can also be used to implement logic circuit. Biasa ni implement ni maksudnya macam kita buat macam dekat decoder tadilah. Okey, dekat decoder kita boleh apply atau apa tu, manipulate benda decoder tu kepada untuk menggantikan logic circuit lah. Ini pun sama juga, kita boleh manipulate dia menggunakan logic circuit. Okey, nanti kita lihat macam mana dia boleh berlaku macam tu kan. So sama ada dia memerlukan ada dua input, dua variables atau input, atau tiga variables, atau empat variables. Okey. Okey, ni gambar ajar ni ada logic symbol for one of four data multiplexer atau data selector. Okey, untuk bagian input dia ada data input ada 4, 0, 1, 2, 3 ni, D0, D1, D2, D3. Kemudian ada data selector. Dia pin nombor S0 dengan S1. Ini data selector. Kemudian dia ada satu output. Output ni bergantung pada combination of this lah. Okey. Cuma satu data je. Tadi kita ada masuk sikit, keluar banyak dan sebagainya kan. Tapi sekarang ni masuk banyak, keluar satu je. Okey. Okey, sekarang nak tengok relation between data select ni dengan data input. Okey, data select ni combination dia macam tu, maksudnya dia akan select the input yang berkenaan. Okey, contohnya 00 dia akan select D0. 01 dia akan select D1. 10 maksudnya S0 tu S10, S1 is 1, S0 is 0, dia akan select data 2. Ini kena baca lah betul-betul ini tengah terbalik, S1, S0 tadi kat situ. Kalau 11 dia pilih data 3, D3. Apa jadi kat data ni? Maksudnya bila dia select keadaan data select seperti di sini, Y akan pilih output yang seperti di sini. So maksudnya ini akan jadi dia punya output lah. Bila S00 output Y ikutlah apa D0 punya input. So in the terms of application, data yang masuk ni can be serial data atau on and off data atau switching lah. Okey, kalau serial data maksudnya kalau kita ikut pada data select katalah 00, kalau ada data macam radio ke kan, serial data tu maksudnya dia ada data yang berturut-turut so dia select 00 dekat data select, Y akan keluarkan apa yang D0 akan masuk. So kita boleh transmit data ni pergi kat mana kita nak lah. Lepas tu kita gunakan demultiplexer untuk translate data balik. Okey, lepas tu kita nak switch pula pergi D2 pun boleh juga. So nanti Y akan tukar pula dekat D1 data D2 atau D3 seterusnya. Dia akan pilih macam tu. Itu kalau di data continuous kita boleh pakai. Tapi kita boleh juga pakai digunakan untuk digital data biasalah. Okey, untuk switching pun boleh digunakan juga. Jadi contohnya kalau switching maksudnya mungkin D ni cuma ada 1 atau 0 punya nilai kan. 1, 0. On atau off kan. Ni pun sama lah, di 1, di 2, 3 akan 1 atau 0. Kita nak pilih combination macam mana, kita akan select data ni, Y akan ikut kat mana punya input tu. So berdasarkan combination tu, keadaan ni, bukan combination, keadaan multiplexer ni kita boleh manipulate dia untuk jadikan dia sebagai kita punya logic circuit. Okay, ini prosedur dia, kena ingat lah. Pertama kena tahu ada draw the truth table. Truth table ni kena pakai. Kemudian kena determine which input will be connected. Ini kena buat dalam table tu, nanti kita tunjukkan. Express the F output in terms of the other input. Kita nanti tunjuk. Ini pun satu step yang penting juga. Dah siap sini, mudahlah kita nak buat multiplexer punya logic diagram. Okay. So kita tunjukkan contoh yang pertama. Macam mana kita manipulate kita punya multiplexer tadi untuk dijadikan part of our logic circuit. So kita nak dapatkan this function. Okay.
ada 3 variables atau 3 input dan kita nak keluarkan output yang combination macam ni using 4x1 multiplexer dengan selection input dari A, B, ada 2 selection. Okey, yang pertama, step yang pertama adalah kita kena buat truth table. Kita buat truth table, kita ada A, B, C sebagai dia punya variables dan kita output dia sebagai F. Buatkan truth table. Combination kita ada 0, 1, 2, 3 sampai 7 dan output kita mahu dekat 0, dekat 3, 6 dan 7. Okey, ini dia punya truth table. Okey, daripada truth table ni kita akan connectkan A dan B to select lines. Kita connectkan A dengan B dekat select line. Okey, so perhatikan kita akan boleh buatkan dia group di mana A kosong, B pun kosong. Lepas tu kat bawah ni A kosong dan B jadi 1. Sini ada combination set. Lepas tu bawah ni 1 kosong dan bawah sekali 1 1. So kita boleh buatkan dia dalam group macam ni lah. Combination of A and B ni yang sama kita buatkan seperti group. So bila kita buat macam ni kita akan dapat 1 2 3 4 groups. Okey. Okey, so bila kita buat ni adalah dekat data select. Okey, data select, bila data select kita line A dengan B 00, kita punya input dekat ada 4 input dekat multiplexer tu. Input kosong akan dipilih untuk menjadi dia punya output keluar dia. So okey, itu yang kat sini akan data kabel nombor, bukan kabel, terminal nombor 1. Yang sini adalah untuk terminal nombor 2 dan last sekali untuk terminal nombor 3. Untuk dia punya input lah, yang input nombor 3. Kemudian itu. Kemudian dekat kita nak buat satu step ni, satu lagi adalah kita nak akan express F in terms of other input C. Yang kita F ni kita jadikan dalam input C. Sekarang C yang tak ada ni sekarang. Okey. Lepas tu apa kita buat? Kita dalam group ni kita wakilkan F sama dengan apa? Kalau boleh kita dalam term C. Okey. Kalau kita lihat kat sini, the first one F dia terbalik dengan C, jadi F sama dengan C prime. Yang ni kat sini adalah group yang ni F sama dengan C. So F sama dengan C lah dia punya expression. Kemudian nombor 3 ni F tak sama dengan C dan F kita tak boleh relate dan so kita kata F sama dengan 0 sajalah. So kita buat F sama dengan 0. Kat sini case yang sama, sekarang F sama dengan 1. So yang ini C prime C01 ni kita akan connect pada multiplexer punya input. Mana C prime kita akan dekat 0, C kita akan connect dekat nombor 1 0 dekat nombor input 2 dan 1 dekat input nombor 3. Cuba tengok. So seperti yang di sinilah. Mana A dengan B. Betul ke ni? Terbalik. Ini kena perhatikan satu ni. Betul ke? S1 kosong. S0 1. Kosong 1 terbalik. Betul kot? Kau terbalik. Ni kena perhatikan. So dekat sini kita masukkan the AB dan sini kena letak C prime yang penting lah. C prime, C, 0 dan 1 kat sini. Okay. Ini F akan jadi kat sini lah. So this is another method. Okay, another method. Kita cuba pakai mapping. The same function, the same problem, tapi kita cuma nak selesaikan, nak tentukan F tu, kita gunakan kaedah mapping. Mana macam buat K-map lah. So AB kita dah buat, ABC dah buat truth table tu dekat sini tadi sama. Lepas tu kita buat K-map. AB kita ambil dekat this line dan C dekat bahagian atas tu.
Okay, this is the combination. Kita masih lagi gunakan combination gaya apa tu? Menggunakan K-map ni combination, susunan dia, di mana nombor 3 dengan 2 ni kita terbalikkan. Okay, so lepas tu kita letakkan kita punya output ni ke dalam kita punya K-map. Dan ini 00, kita parti ke 000, ABC 0, kita dapat letak kat sini. So 1 ni pun kita letakkan yang mana berkaitan. Lepas tu kita akan selesaikan buat group. Kita akan buat group macam biasa buat group, tapi dia tak boleh vertical, dia punya horizontal saja. So this one kita buat satu group, kat sana this one ada second group, dan this one this will be the third group. And then kita akan selesaikan dekat I ni, input ni. Okay, input kosong nak jadi apa? So kita tengok ini apa dia punya equation dia yang sesuai. So in terms of C lah, in terms of C ke apa ke. So kat sini kita nampak dia adalah sama dengan terbalik dengan atas ni. So dia adalah C prime. So yang ini dia ikut yang atas ni. So ni ada C. This one dia tak sama dengan atas ni, sekitar 0.1 untuk satu group ni kan. So this one kita ambil je nilai 1. Yang bawah ni pun kena selesaikan juga walaupun tak ada group. This one kita ambil je nilai 0. So this one will be the input punya terminal tu, kita akan sambungkan dengan this kind of input. So macam ni lah, lebih kurang sama macam tadi. Ini dia punya sambungan dia. Okay, output 1, ini output yang kita dapat. Dekat bahagian input kita ada this one, data selector A, B. C kita letak dekat the first input. Okay, cuma dekat I0 sini dia tadi ada sama dengan I prime. Ini kita akan letak inverter kat situ. So yang dekat I2 sama dengan 1, kita selalu onkan this terminal, bagikan dia sentiasa ada voltage. Okay, 5 volt biasanya. Dan input 3 kita biarkan dia kosong lah, low, atau kita sambungkan dekat ground. Itu adalah dia punya connection lah. So additional komponen yang kita kena tambah adalah dekat sini kita kena tambah inverter untuk C. Itu saja. This is another example, soalan dia macam mana kita nak implement this equation, kan. Masih lagi dalam min terms, kan, kita boleh apply 2, 3, 5, 6. So pertama kita dia kata implement dengan part 4 to 1 multiplexer. Maksudnya ada 4 input, 1 output, dan ada selector A dengan B. So macam tadi juga kita buat truth table. Truth table combination, semua combination 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Ada 8 combination sampai 0 sampai 7 desimal dia. Kita nak 2, 3, 5, 6 dekat F. Okey, F dia 0, 1, 2, 3, 5 dan 6. Ini adalah combination yang kita nak. Okey, dia mula 0, 1, 2 sampai 7 kan. So ini adalah 2, 3, 5, 6. Okey, itu yang kita nak. Okey, dah siap kita punya truth table. Macam tadi juga kita ada A dengan B. A dengan B akan kita setkan 0, 0 satu group, 0, 1 satu group lagi, 1, 0 satu group, dan 1, 1 sebagai satu group. Kita dapat, so kita ada 1, 2, 3, ada 4 group. Mana macam tadi juga A dengan B kita akan set dekat selector punya terminal. A dengan B kita akan connect dekat selector nanti. Lepas tu kita F dengan C ni, kita kena nyatakan F dalam bentuk dalam C. So ini F sama dengan, tak boleh sama dengan C, F sama dengan 0. This one F sama dengan 1. This one F sama dengan C. This one F sama dengan inverted C. So kita dapat inverted C, C, 1, 0. Ini adalah
dia punya simplification of this table tadi lah. Kita A, B, C dah tak payah, C tu dalam bentuk F. Kan? So A kat B ada selector. Yang ini akan jadi yang atas ni akan jadi input 1 sebab kita dah tahu dia punya connector tu selection of A, B tu dia akan pergi dekat input 0, input 1, input 2, input 3. So itu dia punya susunan lah. Okay. So ini adalah the same example tadi, cuma nak tunjukkan dalam kaedah satu lagi menggunakan table mapping. Okay, kalau memerlukan lah. Okay, sebab nak buat C dengan F tadi tu macam mungkin pening-pening, kita boleh buat macam ni. Okay, sama juga kita buat truth table. Truth table dah siap. Okay, A dengan B kita akan jadi masuk connect kat selector ni, akan jadi satu group di sini. Kemudian C akan sebagai kita stay sebagai input, kita akan buat C dekat bahagian atas ni. So A combination of A, B dekat sini, A combination C dekat situ. C ada 01 lah. Yang ini susunan macam biasa, 0, 1, 3, 2 input 0, input 1, input 3, input 2. Sama macam K-map-nya. Okay, lepas tu kita mapkan kita punya F dalam kita punya apa tu K-map ni. So kita akan dapat ini 2 0, 1, 0, 1, 0 kat sini lah. So kita dapat mapping yang seperti yang ditunjukkan di sini. Dah dapat mapping, kita akan buat grouping. So grouping kita cuma memanjang horizontal, okay, horizontal. Dia tak boleh menegak. Menegak tak betul lah. Kita tengok yang horizontal tu buat punya grouping. Maksudnya kita nak tengok dekat line 1 ni input 0 ni dekat input tu apa nilai dia. Dekat input tu apa nilai dia kan. Kita nak letak. So dekat sini kita lihat apa yang tak berubah dalam istilah C dalam istilah C. So yang sini tak boleh, tak ada satu pun, yang satu group pun tak ada. So ini akan jadi kosong. Yang ni dua-dua satu. Okey, C dua-dua berubah, so tak boleh pakai. Kita letakkan nilai 1 sebab dia ni kosong, ni 1, letak terus. Kalau yang terbalik-terbalik ni, dia terbalik dengan C juga. Dia terbalik dengan C, maksudnya ni inverted C. This one adalah equal to C. So kita masukkan C. So input kosong akan kosong, input 1 akan 1, input 3 akan C, inverted C atau C prime, input 2 akan C. Itulah dia punya solution dia. Sama macam tadi jugalah, tapi ini menggunakan map. So ini dia punya circuit punya implementation, di mana dekat dia punya input tu masih lagi A, B. Okey. Ini kena susunan kena perhatikan. S1 dekat sini, S0 dekat sini dia connect dekat B. Sebab A adalah most significant byte. Lepas tu dekat sini adalah 0, 1, 2, 3. Kita masukkan C prime dekat sini, C dekat sini. 1, 0. So itu lah. Tapi detail wiring tu dia tak tunjuk Okay, this is another example. Example ni kita ada, we have 4 variables. Then kita ada daripada 4 variables tu kita perlukan ada 7 combination for the output. Okay, untuk ini kita kena implement. Kalau nak pakai multiplexer, kita pakai 8 to 1 multiplexer. Ada 8 input kepada satu output, dan juga ada 3 selector. Okay, selection dia A, B, C, ada 3 terminal untuk selector. Kata in that order, maksudnya A adalah the most significant bit. So boleh cubalah tengok. Pertama, kita kena buat truth table dia. So ini adalah dia punya truth table. Kita A, B, C, D, dan kita ada F. So kita ada 16 combination A, B, C, D, dan F kita ada 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
13, 14, 15. Itu dia punya combination dia yang kita output yang kita nak lah. So daripada sini kita buatkan grupkan A, B, C tu kita grupkan A, B, C tu pada yang combination yang sama lah. So kita ada the first group, kita ada A, B, C semua sama dengan kosong. Yang nombor 2 A kosong, B kosong, C 1. Ini kita ada lagi sepasang lagi. Yang nombor 3 kita ada A kosong, B 1, C kosong. Ini ada combination A, B, C tu. Dan ini combination lagi sama A, B, C dia sama untuk sepasang-sepasang ni. Okey, yang berubah ada D lah, D 01, 01 kan. Okey, and then kita macam tadi juga kita cuba samakan F bersama dengan D. Contohnya the first one kita balik kan, F sama dengan D prime. Nombor 2 F tak sama dengan D, F sama dengan kosong. Mudah, F sama dengan kosong. Nombor 3 F sama dengan 1. Nombor 4 F sama dengan kosong balik. Nombor 5 F sama dengan D, sama kan. Nombor 6 ni F sama dengan kosong. Yang ni F sama dengan D balik. This one F sama dengan 1. So kita ada 1 D prime, D lagi mana? Ni sama dengan D, ini sama dengan D. Ada 2 D. Ada 2 D, ada 3 D. Sekejap. 2 D, 2 D saja. Ada 2 D, 1 D prime. Yang lain kosong, 1 dengan kosong dan 1. Bawah ni 1, sini kosong, sini kosong, sini 1. So kita mapkan lah. Combination of ni ada 1, 2, ada 8 combination A, B, C. F dia apa? F dia sama dengan D prime, 0, 1, 0 dan sebagainya. Okay. So ABC, ABC the most significant dia duduk dekat S2 ni, the most significant. A, S1 adalah yang tengah-tengah, C adalah less significant untuk ABC. Itu kita masukkan. Lepas tu untuk D kita masukkan ikut turutan ni lah. Atas ni adalah yang pertama kan, itu adalah pilihan combination of this one, A, B, C tu nanti. Yang pertama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kita masukkan lah. D prime 21, ini kosong, ini 1, ini kosong, ini D, ini kosong, ini D balik dan 1. So yang 1 akan sentiasa kita maintain dia punya terminal tu high voltage, 5 volt macam tu. Yang ni kita maintainkan di dekat ground 0 volt low. Dan 6 dengan 4 sentiasa connect dekat D. Yang kosong ni kita akan invertkan dengan D tu. So ini dia punya connection lah, nanti kita boleh buat. Okay, this is the same question, similar question as previous slides. Cuma dia juga dia masih lagi 4 inputs, 4 variables. Combination dia pun ada banyak, dia nak ni 7. Tapi dia suruh menggunakan 4-to-1 multiplexer. 4-to-1, 4 inputs, 1 output lah, macam ni lah, 4-1 kan. Tapi dengan A, B sebagai dia punya selector. Okay, input selects. Okay, pertama of course kita kena buat truth table untuk this combination. So ini dia punya result dia, F dia dapat dah combination ni. Truth table dia siap. Lepas tu kita buatkan group AB. AB kita ada group 00, 01, 10 dan 11. Ada 4 group of AB. So ada 4 group AB ni kita lihat F. Untuk the first group for example, kita tengok apa boleh kita ungkapkan F dalam C and D punya term. Kita lihat kat situ. Okay, so kat sini kata F is a C prime D prime. C prime darab D prime. Okay, product of C prime D prime lah. So kalau tengok C prime D prime, C prime 1 D prime 1 darabkan je dapat 1. Kalau ni C prime D prime terbalikkan 1 0, 1 0 darab jadi 0. Ni pun 1 0 terbalik jadi 0. Ini 1 1 jadi 0 0 darab dapat 0. Itulah C prime D prime. So dia kata to F, the first group ni dia punya F adalah C prime D prime. Ni bukan D, tak nampak sikit D prime. Lepas tu yang
Group yang kedua 01, AB01 CD. Kalau kita lihat kat sini nampak jelas dia directly related to C, tapi dia C terbalik, C prime. Yang D buat tak kisahlah. Okay. So dia kata C prime. So jawapan dia C prime. Dan 10 AB10 punya combination, this one ni dia punya ni, kita lihat apa kita boleh nampak kat situ. Okay, dia adalah C darab D, C prime D, C prime D, C prime D. Dia kata C prime darab dengan D. C prime 1 darab D kosong, kosong. C prime kosong jadi 1 darab D 1, 1. Kosong darab kosong, kosong. Kosong jadi kosong. So C prime D prime itu dia punya ni lah ungkapan. Lepas tu yang last kali 11 ni, AB11, ini dia punya combination ni macam mana? 01, 01. Ni macam nak sama tapi tak sama apa? Mungkin C atau D kata. Ke C campur D. C kosong campur ni dapat kosong. C kosong campur 1 atau OR gate lah. O dapat 1 O, 1 O pun 1. Okey. C O D lah. C plus D. So itu dia punya ungkapan lah. So ni dia punya connection. Kita ada empat connection of F ni. Combination of F ni kita boleh sambung dekat sini. Terus saja. C prime D prime sambung dekat kosong. C prime sambung dekat C. C prime D sambung dekat 2. C O D ni, C plus D ni kita sambung dekat 3. Okey. Dia tunjuk macam ni lah. Tapi maksudnya kat sini kena ada buat circuit sebelum tu lah. Okey. Combination apa tu, AND gate dengan OR gate kena ada. AND gate dengan OR gate dan juga inverters. Ada 2 inverter lah at least kan. Lepas tu sambung AB sambung kat sini. Okey, itu dia punya connection. So dia agak tedious sikit Okey, the same cerita tadi, soalan tadi. Cuba kita nak buat dengan kaedah mapping. Kaedah mapping. Kalau kita buat kaedah mapping, AB dengan CD kita buat macam ni. Sebab kita nak kata AB kita akan gunakan sebagai selector kan. In that sequence AB, so kita ambil AB duduk kat sini. CD kita duduk dekat atas. Dan kita buat group, kita mapkan dulu. Kita mapkan F tu dalam dia punya K-map ni. Tu satu kat sini dan sebagainya. Bila dah buat tu nanti dulu sebelum kita buat, kita pastikan juga yang ini adalah ikut susunan K-map K-map 0, 1, 3, 2. 0, 1, 3, 2. Ini pun jadi 0, 1, 3, 2. Okey. Okey, dah buat susunan macam tu. Okey, kita dah dapat map dan kita buat group. Sama juga kaedah dia, group tak lebih daripada dia mesti nombor-nombor tertentu. Nombor satu grup kena ada, yang satu tu ada 1, 2, 4 dan sebagainya kan. Lepas tu yang syarat tambahan kat sini kita buat grup tu melintang lah. Dia tak boleh buat grup menegak. Sebab kita nak tengok atas satu line ni punya equation. Okey, kita dah dapatkan grup 1, 2, 3, 4, 5 grup Ada 5 grup kat situ. Okey, grup pertama ni apa equationnya? Kita dapat C prime D prime lah, kosong-kosong kan. Lepas tu kat sini kita akan dapat apa? Yang tak berubahnya adalah C. C prime. C prime tak berubah. Kat sini kita ada 2. Satu kita ada yang tak berubahnya apa? Bermula yang tak berubahnya adalah D. Lepas tu yang tak berubahnya adalah C. Yang belah kiri ni D, yang belah kanan ni C. So ada D campur C lah. Sebab dia 2 grup kan. So kita kena ada tambah add kat situ. Tambah dia OR gate. Lepas tu yang last kali kita ada satu saja CD kan. C prime D. Okey. So ini adalah dia punya nak sambung dekat connector tu lah, dekat input So ini akan sambung dekat input kosong dan ini input 1 C prime. Yang ini akan masuk input 3, terbalik terus ke bawah. This one akan masuk dekat input 2. Okey. Ini dia punya connector dia lah. Yang selector dia macam tadi tak ada beza.
Okey, so menggunakan kaedah ni lebih mudah lagi berbanding tadilah tercongak-congak kan. So menggunakan mapping ni nampak lebih mudah sikit. Okey, itulah tadi berkenaan dengan multiplexer, kita dah cerita dah. Okey, lawan multiplexer adalah demultiplexer. Mana biasanya digunakan untuk kalau kita nak hantar data ke satu data yang kita boleh ada sequential tu, dan kita nak buat selection lah, kita hantar satu data yang berterusan kepada satu tempat yang lain. Lepas tu kita ada menggunakan multiplexer. Lepas tu kita decode balik dengan menggunakan demultiplexer. Dia reverse lah daripada multiplexer nya. Reverse to the multiplexer. Demultiplexer is one to many circuit lah. Tadi input satu tapi dia keluar. So kalau ikut gambar rajah dia seperti macam ni lah. Okay. Dia pun ada selector juga. Dia ada kalanya kita, maksudnya input ni sekejap kita nak pergi output Y0, Y1, Y2, Y3 ikut pada keadaan. So biasanya kalau contohnya bergantung pada input timing dia macam mana. So kata dekat bahagian input yang satu, dia ada terminal, kita ada wire sambung panjang. So dalam the first terminal yang belah sini ni, kat luar ni kita sambungkan gunakan multiplexer. Dia akan keluar pada satu input dan mungkin signal tu berterusan lah. Dan ikut timing kita nak select dia. Kerja input 1, input 2, input 3 kan. Kita dekat multiplexer kita switching macam tu, dekat di multiplexer kita buat switching yang lebih kurang sama. Okay, ikut timing dia. So ini kaedah dia penggunaan lah. Tetapi yang tadi kita pakai multiplexer tu adalah kita manipulate punya penggunaan tu untuk kita punya boolean function punya cerita. Okay. So tapi untuk di multiplexer kita tak ada tunjuk contoh macam mana kita nak manipulate dia untuk kita punya boolean function dan sebagainya. Logic gates kita tak boleh buat. Mungkin tak apa sesuai lah, sebab satu input je kita payah nak control lah. So tak ada. So di multiplexer itu saja kita cakap. Okey. Okey, ini di multiplexer. Sama juga, dia terbalik daripada multiplexer. Okey. So dia punya di multiplexer punya input output lah. Okey. Dia ada data input satu tapi dia output dia ada 4. So ada timing dia lah. Waktu macam mana kita nak bagi data input tu, kita nak keluar dekat terminal mana dia punya bahagian output dia tu. Itu kita gunakan select input punya. Selector bukan select input, select output macam tu. Tapi selector jugalah, selector. Okey. Okey, itu dia, kita dah cerita banyak dah berkenaan digital logic circuit, mana kita dah manipulate adder, decoder, encoder dan multiplexer. So untuk video kali ni kita cerita fokus dekat encoder dengan multiplexer dan juga sedikit di multiplexer. So macam mana kita gunakan multiplexer, kita boleh manipulate multiplexer jadi kita punya a part of our boolean atau logic circuit. Okay? Dan juga kita boleh gunakan decoder, nama pun decoder tapi kita boleh manipulate dia jadi kita punya a part of our logic circuit juga kita boleh manipulate, kan, memudahkan kita punya pembinaan logic circuit lah. Ada kala lebih mudah menggunakan kita manipulate decoder atau manipulate multiplexer. Bezanya sedikit, multiplexer kalau kita pakai, kita tak payah combine dia punya output. Tapi kita mungkin pening sikit dekat dia punya input lah. Tapi decoder mungkin mudah dekat input, tak ada masalah, kurang masalah sikit. Tetapi kita biasanya akan ada sedikit masalah atau kena buat some modification dekat banyak output. Biasanya kita kena combine kita output tu kepada gunakan logic gate macam OR gate atau NAND gate. So itu dua komponen atau package yang kita boleh manipulate dalam kita punya pembinaan logic circuit. Itu saja kot. InsyaAllah. Assalamualaikum.